Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita akan sambung semula perbincangan yang telah kita bahaskan pada semalam dan kita sambung sedikit lagi pada hari ini. Saya tengok oleh kerana jumlah kehadiran ke perkampungan sunnah ni bertambah dengan banyaknya, mungkinlah insya-Allah pada kali yang kehadapan ni sesiapa yang jangka dia datang lewat sikit dia kena bawa sejadah sendiri, supaya yang di luar tu saya kesian kadang-kadang terpaksa sujud di atas yang di luar tu. Mungkin kalau dia bawa sejadah sendiri, kalau agak lambat boleh juga untuk dia guna untuk 2-3 orang. Hadirin yang dirahmati Allah, semalam kita telah bahaskan tentang asas dalam memahami apa itu maqasidus syara' ataupun al-maqasidus syariah. Kita bincangkan bagaimana asas yang perlu kita faham ialah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kita. Dia menurunkan syariat, dia menurunkan agama, keseluruhan ajaran agama itu hanya kebaikannya balik kepada kita, kerana Allah itu ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Habis kenapa diturunkan agama dan diletakkan berbagai-bagai peraturan-peraturan, titah dan larangan? Kita sebut tadi untuk kebaikan kita. Allah itu tidak layak untuk dibuat perumpamaan, tetapi nak fahamkan bagi dekat dengan idea. Dia seakan macam kita, satu orang bagi hadiah satu rumah atau kenderaan pada satu orang. Ni kenderaan ini aku hadiah pada kau. Bila kau nak gunakan kenderaan ini, kau jangan buat ini, kau sila buat ini. Dia beri hadiah. Selepas dia beri, tidak ada apa-apa lagi hubungan dengan dia, terputus. Tapi apabila dia bagi peraturan kenderaan ini kau gunakan begini, jangan gunakan begini, tujuannya semata-mata untuk kebaikan pengguna itu. Tujuannya supaya kenderaan itu tak rosak, supaya awak dapat guna dengan baik hadiah yang saya berikan. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan kita di atas muka bumi ini, dan bumi ini seperti mana yang kita tahu terlalu halus bagaikan debu. Tidak ada apa nak dibandingkan dengan kebesaran kerajaan Allah Azza wa Jal. Tetapi Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Dengan dunia yang kecil ini, dengan manusia yang dilihat lebih kecil, bumi yang bagaikan debu dalam cakrawala yang luas, dihantarnya Rasul, dihantarnya agama, diturunnya syariat, yang tidak sedikit pun hal itu balik kepada kepentingannya, kerana dia maha kaya. Bahkan kalau dunia ini lebur pun tidak ada apa-apa menjejaskan besaran kerajaannya, hanya semata-mata kerana rahmat Allah itu kepada sekalian hamba-hambanya, rahmatan lil alamin. Maka apabila hamba-hamba itu menerima agama, hamba-hamba tu hendaklah berfikir, kenapa Tuhan suruh aku buat ini? Dan kenapa dia larang? Hasil daripada fikiran itulah macam mana yang kita sebut, maka kita dapat kesan, oh dia suruh kita ini sebab ini.
Dia suruh kita buat begini sebab ini. Tujuan-tujuan yang ditemui itulah yang dinamakan dengan maqasid. Tujuan. Sebahagian titah perintah Allah, kita tahu tujuan dia karena dia bagi tahu. Sebahagiannya kita tak tahu kerana dia tak bagi tahu, tapi kita boleh untuk menganalisanya. Boleh melakukan, dia panggil al-istiqra'. Boleh melakukan analisa. Sebahagian kita tahu. Allah Subhanahu wa taala sebut, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bersiap sedialah kamu menghadapi mereka dengan kadar kemampuan kamu. Daripada kuda-kuda yang bertambat, kamu gerunkan dengannya musuh Allah dan musuh kamu. Kita tahu kenapa dia suruh kita bersiap. Bukan sekadar siap nak bagi ada, supaya dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Tapi dia sebut kuda. Karena kuda adalah merupakan kenderaan yang paling hebat dalam peperangan seperti mana kita sebut. Tapi kalau naik kuda, perang dengan kereta kebal, tidak dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Tujuannya bukan kuda. Tujuannya turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Maka kalaupun tak naik kuda, tak apa. Tapi buatlah apa-apa yang dapat menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Kerana dia bagi tahu tujuan persiapan itu. Tujuan itulah kita panggil maqsad. Secara singular, pluralnya ialah maqasid. Ni saya nak bagi pas semalam saya sebut dah, nak bagi banyak contoh. Orang Melayu kena banyak contoh baru dia faham. Bukan orang Melayu je, Arab pun 2 kali 5. Kan? Dia bagi tahu. Kita tahu berhala sesat, tak ada guna, satu kebodohan menyembah berhala. Tetapi di dalam suratul An'am, Allah Subhanahu wa taala kata, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu cerca perkara-perkara yang mereka sembah, yang mereka seru selain daripada Allah. Nanti mereka akan mencerca Allah tanpa ilmu. Tak salah cerca berhala, bukan orang. Berhala manusia yang buat. Tapi Allah tak bagi cerca dalam satu ayat dalam Al-Quran, di dalam suratul An'am. Tapi Allah tahu bagi sebab dia. Sebabnya takut mereka cerca Allah pula. Bukan Allah takut kat mereka. Kerana perbuatan itu boleh membawa mereka buat satu dosa yang lebih besar, mencerca Tuhan. Maka larangan mencerca berhala ataupun sembahan orang lain secara terbuka tak dibenarkan. Kerana jika buat begitu, dia cerca balik. Kita kata kat Tuhan dia, dia kata kat Tuhan kita. Kita kata kat agama dia, dia kata kat Nabi kita umpamanya. Maka dilarang. Kita boleh berdialog, Allah suruh dialog. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi cerca dia tak bagi. Bukan kerana kita takut pada dia, kita tak mau dia buat benda yang sama. Tapi kalau kita cerca agama dia, sama-sama kita, dia tak dengar, boleh ke? Boleh lah, pasal tak menyebabkan dia cerca balik. Tapi kalau kita buat terbuka, dia cerca, kita cerca agama dia, dia cerca kita balik. Kerana larangan itu ada sebab. Sebabnya dimaklumkan oleh Al-Quran. Tujuannya dimaklumkan oleh Al-Quran. Cuma bukan semua perkara-perkara yang Allah suruh itu Allah bagi tahu sebab dia. Demikian juga sunnah Nabi SAW, yang sebahagiannya para ulama terpaksa menganalisa, dan saya akan sebut analisa itu. Kadang-kadang Nabi SAW dia bagi tahu sebab. Ini saya juga dalam pengajian Sabab Wurud, siapa yang baca buku saya Sabab Wurud Hadis Dhawabit wa Ma'air,
Kadang-kadang Nabi bagi tahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abil Mas'ud Al-Ansari, apabila satu orang mari mengadu pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, akadu udrikas salah mimma yatulu bina fulan. Wahai Rasulullah, hampir aku tak dapat semayang. Ni dia ni, Tok Imam ni semayang acap panjang betul. Bukanlah panjang tu, panjang yang subuh memang Nabi pun panjang dengan kadar yang munasabah lah. Janganlah subuh bubuh surah Baqarah kan. Itu macam cerita apa, orang pergi apa, orang tak tahu nama surah kan, dia dengar surah Baqarah panjang. Tak apa, besok kita baca pendek, kita baca surah Fil, surah gajah. Baqarah lembu, Fil gajah. Dia kata lembu pun panjang dah, dia kata, kalau gajah lagi panjang. Surah Fil pendek. Surah Fil, alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia baca panjang, kita baca panjang ni. Dia aduan ini di dalam solat jemaah fardu. Pasal jemaah fardu orang kena hadir. Semayang sunat no, tak apa, Nabi baca panjang dengan sahabat tak boleh ikut di belakang kerana semayang semangat pilihan. Jemaah tuntutan. Jadi dia kata tak boleh panjang sangat tu imam. Di Perlis pun dulu ada jugalah sebahagian tempat, tak apalah, saya ra'ilah perbezaan. Sujud panjang sampai pening kepala kau yang dia memang sujud. Dua tiga tempat mereka menyamakan antara qiyam, rukuk dan sujud di atas satu pandangan lah. Saya tahu ada pandangan itu, tapi bila tu imam buat panjang lah, ada makmum mengadu, Allah lama kata. Kena yang darah tinggi dia sujud sekali ya, sekali lagi kita kena kejut dia. Dia mengadu kepada Nabi SAW. Abil Mas'ud Al-Ansari dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari menyatakan bahawasanya tak pernah dilihat Rasulullah SAW bagi nasihat. Fama ra'aitu Rasulullah SAW fi mau'izatin ashadd ghadban min yawma idin. Aku tak pernah lihat Nabi lebih marah. Nabi ada lagi tempat yang dia marah, tapi ini dari segi pengalaman Abil Mas'ud Al-Ansari. Ni nak baca hadis pun nak kena faham juga. Sahabat ni dia cerita pengalaman dia. Dia kata dia tak pernah tengok Nabi marah macam tu. Oh, Nabi marah kau tu imam kan? Nabi SAW kata, ayyuhan nas, wahai manusia, innakum munaffirun, wahai manusia, kamu bagi orang lari. Ini lari daripada salat, lari pada agama. Faman shalla bin nasi falyukhaffif. Siapa yang semayang jadi tu imam, ringankan salat. Pasal apa nak kena ringan? Dia beritahu. Adakah Nabi suka solat yang ringan? Tak. Nabi sendiri semayang sampai bengkak-bengkak kakinya. Sebab apa? Tapi Nabi beritahu sebab fa inna fihim al-marid wad-dha'if wa dzal hajah. Kerana di belakang dia ada orang yang sakit, ada orang yang tak larat, lemah, dan ada orang yang ada hajat. Jadi Nabi SAW bagi tahu sebab. Tapi kalau kita semayang yang mana mungkin di belakang kita tahu orang yang tidak macam tu, mungkin hal ini tak berlaku. Tapi tu imam mana nak tahu satu saf dia dengan pikir 3 orang belakang dia saja. Apa yang saya nak sampaikan, bahawa Nabi SAW kadang-kadang bagi tahu sebab. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, ada sahabat ni dia pergi rumah Nabi, dia duduk pergi intai Nabi dalam tengok ada lubang, duduk tengok Nabi SAW. Mungkin niat dia baiklah kot, nak tengok Nabi buat apa dalam rumah, boleh ikut kan, yang nak buat kerjaan tu. Dia intai Nabi SAW. Padahal Nabi tahu, Nabi kata, "Lau a'lamu annaka tanzur la ta'antu bihi fi 'ainaik." Kalau aku tahu kau duk tengok dalam lubang tadi, aku jolok mata kau. Nabi kata. Pasal apa Nabi tak bagi?
Pasal apa nak duduk tendak pergi rumah orang? Ada tak tuan rumah ni duduk tengok? Kita sebahagian orang faham, Assalamualaikum, minta izin nak masuk tu kerana satgi takut tuan rumah tak izinkan. Bukan masalah tak izin. Nabi bagi tahu sebab. Nabi kata, innama ju'ila isti'zanu min ajlil basar. Hanya saja dijadikan memohon izin itu kerana mata. Sebab apa? Sebab tak mau kita pergi tempat orang, rumah orang, kita tengok apa yang tuan rumah tak suka kita tengok. Bukan masalah keizinan dia. Keizinan dia tu berkaitan kerana dia mungkin tak mau kita masuk, dia tak mau kita tengok. Tapi kalau kita pergi, Assalamualaikum, duk tengok kot tingkap dia. Wah, ada tak? Nampak orang tak? Tak boleh. Kerana innama ju'ila isti'zanu min ajlil basar. Kerana dijadikan minta izin itu untuk mata. Itu tujuan dia. Okey. Setelah para ulama bincang, para ulama ni saya nak ulama maqasid lah. Maqasid ni bukan tak ada, zaman-zaman dahulu pun ada. Sahabat Nabi pun maqasid juga, cuma tak ada lah depa tulis satu buku ataupun cakap tentang maqasid. Istilah maqasid pun dulu tak ada. Depa bercakap tentang asrarus syariah, tentang hikam, tentang macam-macam. Tapi mereka tahu tujuan. Sebab itu kita tengok Sayyidina Umar bin Khattab, dia ada fatwa-fatwa dia yang berbeza mungkin. Dinukilkan Sayyidina Umar mewajibkan untuk zakat kuda. Sedangkan Nabi tak pernah zakat kuda. Orang tanya Umar kata sebab tuan kuda lebih kaya daripada tuan unta pada zaman dia. Macam boleh tuan harum manis lebih kaya daripada tuan padi, mesti kena zakat harum manis. Kita diperoleh harum manis kena zakat dah. Itu adalah mazhab Abu Hanifah, bukan mazhab Wahabi. Kerana tujuan, maksud kenapa zakat itu dikenakan? Untuk mengambil harta orang kaya diberi pada orang yang memerlukan. Termasuklah zakat. Sebab tu ada tentang zakat gaji ni, pendapatan. Orang gaji sebulan 100,000, 200,000, 340,000, jauh lebih banyak daripada tukar orang buat padi dalam pos semua. Kalau tak ada zakat pendapatan ini, sebab tu mal mustafad dalam mazhab Syafi'i dia tak ada. Tak apalah, ia pandangan dia. Tapi dia yang duk pakai di Malaysia ni, yang suruh zakat diambil daripada malul mustafad. Maka kita wajibkan zakat pendapatan. Dia qaul di dalam mazhab Ahmad. Kerana bagaimana mungkin sawah, petani yang sedikit pendapatannya wajib zakat, orang yang gaji 40,000, 60,000, 100,000, 200,000 pun ada. Hak tak boleh nak bilang pun ada. Tak kena zakat, mustahil. Dari segi maksud syariat untuk membahagikan kekayaan di kalangan manusia, maka tak berlakulah. Walaupun dari segi nas tidak ada, tapi tujuan syariat ada. Setelah para ulama kaji, mereka semak. Al-Imam Asy-Syatibi terkenal dengan kitabnya Muwafaqat. Kitab dia nama At-Ta'rif bi Asrari Al-Syariah. Al-Imam Syatibi dia tulis kitab At-Ta'rif bi Asrari Taklif. Al-Imam Syatibi dia tulis kitab. Sebelum tu Al-Imam Al-Ghazali juga menulis, menyentuh. Imam-imam lain juga sentuh. Syatibi ni terkenal. Orang belajar maqasid ni semua sebut Imam Syatibi lah. Tapi mereka tak sebut lagi satu kitab Imam Syatibi, nama dia Al-I'tisam. Pasal kitab ni dia lawan bid'ah. Kalau baca kitab ni memang demam Wahabi lah, tapi dia bukan Wahabi. Dia Syafi'i daripada Andalus. Dia baca Muwafaqat lah, lupa nak baca kitab dia satu lagi. Al-Imam Syatibi dan selain daripada bincang, mereka kata kesimpulan yang dapat kita lihat
apabila kita tatabu' nas-nas agama, kita tengok agama, bahkan mereka katakan semua agama, tapi semua agama tu kena semak balik lah, tu pendapat dia, mungkin tak semua agama. Nas-nas agama nak jaga 5 perkara. Semua yang agama duk suruh-suruh ni, mereka kata 5. Sebahagian mereka kata 6. Dia panggil ad-daruriyatul khams ataupun ad-daruriyatul sit. Benda daruriyat ni benda yang daruri, benda yang tak boleh tidak. 5 perkara dia kena jaga. Semua Tuhan suruh-suruh ni dia nak jaga 5. Pertama, dia nak jaga agama. Itu yang tuan-tuan belajar ni. Berapa hari duduk ni? Kuliah banyak, yang main tu sikit kan. Tuan-tuan duduk dengar berapa hari ni kan. Dia nak jaga agama. Saya ingat di Malaysia ni, sejak duk cakap maqasid ni, seingat saya lah, tidak ada lagi satu perhimpunan ataupun perbahasan maqasid yang begitu banyak seperti yang Perkampungan Sunnah buat. Semua tajuk maqasid 3 hari non-stop, daripada subuh sampailah tuan-tuan lena, sampailah tuan-tuan pergi makan sup tak dengar orang cakap apa, sampailah tuan-tuan pergi jalan cari harum malih, sampai lapi mai-mai aku 3 hari pergi maqasid syariah yang boleh 2 jam pun tak sampai. Kata mereka, kesimpulan daripada nas-nas agama, dia nak suruh jaga agama tu sendiri. Dia nak menyuruh kita hifzun nafs, tadi hifzud din, jaga agama. Itu ada orang kata jaga agama. Ada sebahagian seorang dua yang sebut jaga agama mutakhir. Dia pernah hifzul adyan ni kata. Tapi asalnya ulama-ulama sebut hifzud din, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, jaga nyawa. Yang ketiga, hifzul aql, jaga akal. Yang keempat, hifzun nasab ataupun nasal, jaga nasab, jaga keturunan. Sebagai mereka masukkan juga lawa hifzul ir, jaga maruah. Kemudian hifzul mal, jaga harta. Semua dia berkata hukum-hukum ni, kata para pengkaji ni, macam mana maribun, ini je tujuan dia. Dia larang kita membunuh orang, tujuan dia nak jaga nyawa. Dia suruh, dia ada 2 sudut. Dia nak jaga agama, dia berikan syariat, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman, ini untuk jaga agama. Itu di sudut wujud, menjaga kewujudan. Dan dia halang supaya agama tak rosak. Dia haramkan syirik, karena itu rosak agama. Dia haramkan bid'ah, hak depan marah tu. Tapi dia haramkan banyak nas, kita hadis penuh. Setengah orang dia sensitif bila orang sebut hal itu. Cumanya kat mana nak diletakkan bid'ah tu tak apalah kita bincang. Tapi bid'ah itu memang ada larangannya. Iyyakum wal muhdatsatul umur. Duk sebut jaga-jaga kamu, jangan buat benda-benda baru dalam agama. Nabi sebut dalam khutbah. Sebab apa? Sebab nak jaga agama, supaya agama kekal atas tulen. Dia istiharkan jihad, kerana nak elakkan orang serang dan bunuh orang. Walaupun jihad itu boleh menyebabkan mati bila kita pergi jihad. Nyawa penting, tapi nyawa dengan agama mana penting? Agama penting. Kadang-kadang terpaksa korbankan nyawa untuk jaga agama. Dia dah bertatangkan syariat. Syariat bertujuan untuk menjaga nyawa. Maka dia haramkan kita untuk bunuh orang. Dia haramkan kita bunuh diri sendiri pun tak boleh. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang pada kamu. Dalam riwayat Amr bin As, Nabi lantik dia, orang lain semua ambil wuduk, dia jadi ketua, dia tak ambil wuduk. Tapi anak-anak buah ni tengok Amr bin As dah baru masuk Islam, tunjuk pandai pula. Orang berwuduk, dia tak ambil wuduk, dia tayamum.
Nabi tanya, siapa kata ilmu? Dia tersejuk. Tak tahan suk. Teringat Allah kata, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sayang kat kamu. Dia kata Nabi gelak ke dia? Bukan Nabi gelak. Aku gelak, dia ada bodoh. Nabi tak buat kerja macam tu. Dia yang tu dia panggil ikrar. Nabi setuju. Sebab tu, kenapa? Karena maksudnya disuruh kita jaga nyawa kita. Syariat walaupun dia suruh kita jaga nyawa. Nanti kita akan belajar bab hajat, walaupun dia suruh kita puasa bulan puasa, tapi kalau puasa sampai menyebabkan dah pitam, boleh nak dia suruh kita buka. Laisa minal bir as-sawmu fi safar. Bukan satu yang baik berpuasa ketika musafir. Apabila Nabi tengok ada orang puasa sampai pitam. Hifzun nafs, jaga nyawa. Hifzul aql, dia jaga akal. Maka dia haramkan kita daripada makan benda-benda, minum arak, dadah dan apa semuanya. Dia suruh kita mengaji, suruh kita belajar. Ada otak tak ada akal, payah. Sebab itu menuntut ilmu, talabul ilmu faridah. Menuntut ilmu itu wajib, kerana syariat bertujuan menjaga akal. Hifzun nasl, dia jaga keturunan. Dia wajibkan kita kahwin. Dia haramkan zina. Dia jaga kemarwah. Dia tak benarkan kita mengintip orang. Dia suruh tutup mata. Dia larang membuka aurat. Tujuan dia itu. Hifzul mal, dia jaga harta. Dia haramkan kita mencuri. Haram ambil harta orang. Dia wajibkan harta pusaka. Dia wajibkan peraturan-peraturan jual beli. Kerana nak potong tangan orang yang mencuri. Kerana semua nak menjaga harta. Semua, kalau kita kira beli kereta ni, beli alat ni, dia bagi manual satu. Ni garis panduan nak guna barang. Seolah-olah Allah kata, ni dunia ni aku bagi ke hampa. Ini peraturan dia agama. Tujuan dia supaya hampa boleh jaga dunia ni. Itulah yang dinamakan dengan maqasid. Yang tu je nak cerita sampai 3 hari buat apa? Panjanglah lagi. Tuan-tuan cerita ni dia, kita kira dia punya pembukaan dia. Jadi umat Islam, dia punya masalah dia apabila dia ikut agama tu, dia tak tahu sebab apa. Jadi dia ikut je, walaupun kadang-kadang tujuan tu dah tak ada dah. Dan kerana maqasid dan kerana illah ini juga, kadang-kadang manusia berbeza pendapat. Saya nak buat contoh, 1-2 contoh, dan kemudian kita pergi pada yang lebih ekstrim. Contoh, Nabi SAW, nak bagi faham. Ada contoh bila faham. Nabi kata, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Jangan wanita bermusafir melainkan dengan mahram. Nabi kata dalam hadis Bukhari. Ada hadis Nabi kata, la tusafirul mar'atu salasan. Jangan wanita musafir 3 hari illa ma'adhi mahram. Sebagian berkata illa ma'az zaujah auzu mahram. Auzi mahram. Okey, dalam hadis ada la tusafiru yaumain. Jangan musafir 2 hari melainkan dengan mahram. Okey. Nabi SAW tak bagi wanita bermusafir melainkan kena ada mahram. Apa tujuan dia? Nabi SAW larang wanita bermusafir melainkan kena ada mahram. Oh, bagi sikit laluan, kerana tuanku aja perempuan lalu. Mengapa Nabi, dah apa? Tuan-tuan dengar saya dulu, sekali tuan-tuan tengok. Dia kelebihan orang Malaysia, tuan-tuan. Kalau aksiden belah kanan, jam belah kiri. Kita ingat aksiden belah kiri. Belah kiri tu kalut tak tengok.
Kalau nak tengok, bukan dia nak tolong, ada sanggup berhenti kereta tepi, suruh member sebelah pergi tengok apa dia berlaku. Member tu lari pergi tengok patah balik, orang accident, naik jalan balik. Kerana dia seorang berhenti, jam. Itu yang berlaku kat Jabatan Pulau Pinang. Yang Pulau Pinang, Gem Pinang tahu lah. Sebab tu terpaksa dia buat atas tu. Tujuan dia buat apa? Macam apa? Divider tinggi tu, tu maqasid dia nak mengelak min ajlil basar. Nanti payah sekali lagi bincang. Bagi kita kuliah dulu. Okey. Jadi pasal apa Nabi SAW tak bagi wanita musafir? Pasal Nabi tak suka wanita musafir ke? Atau kena musafir kena ada mahram? Contoh Nabi haji Saudi tak pergi, kan? Kena ada mahram. Pasal apa? Benda ni memang macam tu, setting dia dengan mahram. Sebahagian orang dia lihat Nabi kata dengan mahram lah. Tapi sebahagian para ulama, macam saya sebut, termasuk dalam mazhab Syafi'i, dia melihat Nabi nak mengelakkan bahaya ataupun fitnah kena pada perempuan. Jadi yang boleh menyelamatkannya kalau dia pergi dengan mahram dia ataupun dengan suami dia dalam riwayat hadis. Tapi kalau dia tak pergi dengan mahram, dia pergi dengan kawan-kawan, 50 orang kawan perempuan, semua yang dalam keadaan kenderaan yang baik, yang dikawal, jalan yang selamat, dia pergi. Dia musafir daripada Perlis pergi ke Kuala Lumpur. Musafir tu. Jangan musafir tu ingat pergi Mekah ya. Dah boleh jamak qasar, musafir lah. Boleh ataupun tak dari segi syarak. Tak ada mahram. Tapi ada orang lain yang dapat mengelakkan daripada dia jatuh dalam masalah fitnah terhadap diri wanita itu. Boleh atau tidak? Kalau dia naik kapal terbang yang ramai, ada pengawal, ada apa, ada polis, ada apa, ada keselamatan, dia turun depot sana, pak saudara dia ambil umpamanya. Boleh ataupun tidak? Ni telah bagi fatwa ashabul maqasid. Itu pada sisi pandang. Kerana mereka melihat bukan Nabi larang tu larang. Kerana tak mau, Nabi larang bertujuan. Ini kata pembincang. Tujuannya keselamatan diri wanita. Bahkan kalau kita lihat, Nabi ni bukan cakap wanita saja. Kadang-kadang banyak bab-bab ni orang lelaki jadi penceramah. Macam saya orang kan. Jadi banyak ceramah ni dia pergi kot lelaki lah. Kot wanita lah. Kat lelaki dia simpan sikit. Ada hadis Nabi SAW kata, ar-rakibu syaitan wa rakiban syaitanan wa thalathatu rakb. Penunggang yang seorang syaitan, penunggang yang dua orang dua syaitan. Ni hadis Abu Daud, Tirmizi. Kalau tiga, barulah satu perjalanan. Maksudnya apa? Ulama bincang apa maksud dia? Maksud kalau seorang terdedah kepada hasutan syaitan, pergi musafir seorang-seorang, tambah bini tak ada, macam-macam akal dia mai. Nabi bukan cakap kat perempuan je, Nabi cakap juga pada lelaki. Cuma ulama-ulama dia bahas hadis perempuan tu sajalah. Hak lelaki dia simpan lah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis, lau ya'lamun nasu ma fil wahdah ma a'lam ma sara rakibun bilailin wahdahu. Dalam Al-Bukhari, jika sekiranya manusia tahu apa yang ada di dalam kesunyian, keseorangan, nescaya tidak ada seorang penunggang pun pada waktu malam akan berjalan berseorangan. Kalau dia tahu apa yang aku tahu, kata Nabi. Tak pergi. Tapi kita pergi juga seorang. Bila perempuan nak pergi, kita bacalah hadis tu. Bila nak pergi, lepas ni kita nak pergi, bini kita baca hadis ni. Nabi kata, ar-rakibu syaitan. Nabi kata.
Tapi kita kata tak, walaupun seorang tapi di sana ada kawan, ada Allah. Kita kata aku baru belajar maqasidus syara'. Ada bab yang contoh hadiah, bagi hadiah kan. Bagi hadiah adalah sesuatu yang baik. Tahadu, tahabu, bagi hadiah. Tapi Nabi larang bagi hadiah kat pemerintah ni, orang berkuasa. Pasal apa hang bagi hadiah kat menteri tu? Bagi hadiah, Nabi kita, sila bagi hadiah menyebabkan kamu berkasih sayang. Supaya aku berkasih sayang dengan menteri tu. Pasal apa tak boleh bagi hadiah kat menteri? Kat orang siapa? Orang tu pergi buat projek Nabi SAW, kutip zakat. Balik mai, Nabi kata ini, dia kata ini kamu punya, yang ni dia ilai, yang ni orang bagi kat aku. Nabi kata, afala qa'adta fi baiti abika wa ummika fa nazarta ayuhda laka am la. Hadis Bukhari. Tak mau kau, cuba kau pergi duduk di rumah bapakmu atau rumah makmu. Oh, ayat kerana Nabi kata, afala qa'adta fi baiti abika aw ummika wa ummika. Kenapa tak pergi duduk di rumah mak bapakmu? Fa nazarta ayuhda ilaka am la. Kemudian kau tengok orang bagi hadiah kat kau ke tak? Kalau kau tak pegang jawatan ni, orang bagi hadiah ke tak? Jadi kita kena tengok jawatan nak, oh dia bagi hadiah, kalau aku tak ada jawatan ni, dia bagi dah hadiah ni kat aku. Dia tak hadiah ikhlas. Maka di situ larangan para pembesar mendapat hadiah jika ia berkaitan dengan kedudukan. Nabi juga terima hadiah, tapi hadiah itu diberi kerana kasih sayang mereka pada Nabi itu sendiri. Tapi apa yang bersangkutan dengan jawatan tidak boleh. Bukan larangan tu hadiah, bagi hadiah tu bagus, tapi apabila bagi hadiah menyebabkan maksud yang lain, ini pentingnya pengajian maqasid. Satu lagi bab yang mungkin orang pening. Macam mana pandangan tentang minta jawatan ni? Nabi larang minta jawatan. Sekarang ramai orang calon diri dah. Dalam hadis Abdul Rahman bin Samurah, tadi saya dengan pimpinan sahabat-sahabat daripada Singapura tanya, macam mana minta jawatan? Nabi larang. Nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaih. Kami tak lantik jawatan ni orang yang minta dan orang yang duk aim sangat nak jawatan. Nabi tak lantik. Nabi Abu Zar minta, Nabi tak bagi ke dia? Tapi ada juga sahabat-sahabat yang datang daripada kabilah-kabilah, mari jumpa Nabi dan kemudian minta Nabi lantik mereka. Nabi lantik. Kita baca dalam Quran, Nabi Yusuf minta jawatan. Ja'alni ala khazainil ard. Jadikan aku memegang khazanah-khazanah negara. Yang kerajaan Mesir, ini hafizun alim. Aku sangat boleh menjaganya dan sangat pandai dalam penjagaan harta ni. Dia minta jawatan menteri tu. Al-Imamul Qurtubi bahas, masa bila boleh minta, masa bila tak boleh minta. Bila orang tu minta kerana dia nak jawatan, pasal itu kedudukan yang dia ingin, maka dia dilarang. Tapi kalau dia minta kerana dia percaya dia boleh tunaikan benda ni dibandingkan orang lain, kerana nak menunaikan tanggungjawab itu, maka dia boleh minta. Kedudukan dia sama dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Nabi SAW menyatakan, man talaba qada al-muslimina hatta yanaluhu fa ghalaba adluhu jawruhu falahul jannah. Siapa yang talabal qada al-muslimin, yang minta untuk pegang jawatan penghukuman di kalangan kaum muslimin sehingga keadilannya mengatasi kezalimannya, baginya itu syurga. Boleh pula minta. Hendaklah dilihat kepada konteks diri kita.
Ada satu masalah, buat dua masalah saya sebut lah. Tuan-tuan nak tanya soalan ke? Tak ada kan? Malam esok saya tanya kan? Okay. Ada dua masalah. Saya nak sebut contoh, dua contoh lah, bukan dua. Yang dibahaskan Ibn Taymiyah ada sebut. Oh, sebut Ibn Taymiyah kerap marah dia bah. Hampa cadang lah nama lain pula. Kalau ada. Pasal Ibn Taymiyah ni dia mendahului zaman, dia sebut. Masalah nak minta maaf kepada orang yang kita mengumpat dia. Oh, pasal semua kan. Kita pergi mengumpat orang tu, lepas tu kita rasa bersalah. Nak pergi habaq ni, Assalamualaikum. Haji, hari itu saya mengumpat Haji, saya kata Haji ni memang bodoh betul ya. Dia mula-mula duk kawan baik dengan kita. Lepas tu saya kata dengan kawan-kawan, tapi saya silap. Saya nak minta maaf. Dengar macam tu, dia bukan maaf. Kita tahulah dia. Tak guna betul hang ni kita. Selama ni aku baik dengan hang, rupanya hang duk mengumpat aku. Terus dia bergaduh dengan kita. Tujuan kita nak minta maaf tu nak berdamai dengan dia dan nak minta halal dengan dia. Jadi macam mana nak atasi masalah ni? Ibn Taymiyah bincang hal ni. Tapi kalau kita tahu dia tu okey, tak apalah, saya maafkan. Kita minta maaf lah. Kata Ibn Taymiyah rahimahullah, dan juga selain daripadanya juga, mereka bincang hal yang sama. Mereka kata, kalaulah sekiranya cukup kita atasi, bagi ruang sikit pada Raja Perempuan, Tengku Raja Perempuan, cukup kita atasi masalah yang kita buat itu dengan kita pergi kata kat dia. Kita pergi jumpa balik geng-geng yang kita kata tu, sebenarnya kita puji balik. Dia ni sebenarnya, dulu kita kata dia, umpamanya kita kata dia ni tak pandai. Sebenarnya saya berjumpa dengan dia, saya dapati seorang yang pandai dan alim. Kita tak cerita balik yang kita kata tu dulu. Seolah-olah kita macam pebetui macam tu saja. Dan orang yang dengar tu dapat keputusan, dapat faham bahawasanya itulah maksudnya. Tanpa kita pergi bagi tahu kat dia, boleh ataupun tidak. Mereka kata kalau itu menunaikan maksud dan mengelakkan perbalahan, maka itu adalah dibolehkan. Menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Muda Tuanku Raja Perlis dan Duli Yang Tak Amat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis juga. Juga menjunjung kasih di atas keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perempuan Perlis. Bagi lawan sikit. Kita sambung. Tak apa. Macam tadi saya kata. Baru je abang. Okey, saya buat contoh yang lain. Nabi SAW, Nabi ni salat, dia tak pernah pejam mata. Ini satu bab yang dibincangkan oleh para ulama. Nabi tak bincang mata, dia buka mata dia. Apa hukum orang yang salat pejam mata? Salat Allahu Akbar, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Baca nak mislah teringat muka guru tajwid dia. Kerja duk ulang 3-4 kali. Tak apalah, dia pejam mata. Mereka kata, asalnya kita tak pejam mata. Kerana Nabi tak pejam mata. Tapi kalau ada orang, bila dia tak pejam mata saja, tak ada khusyuk, habis benda kat depan dia pecah. Allahu Akbar, mata tak pejam. Kapet baru masjid ni itu, kapet lain. Nampak pula, ish, tu imam ni
kain dia tak sesuai dengan baju dia pakai. Dia jadi macam tu. Maka solat, betul Nabi tak pejam mata, tapi solat tu yang penting di dalam solat ialah khusyuk. Apabila ada orang tak pejam mata, tak dapat khusyuk. Sedangkan khusyuk itu adalah benda penting di dalam solat. Dan sunnah khusyuk lebih besar daripada sunnah tak pejam mata. Maka ketika itu kata para fuqaha, bolehlah untuk dia pejam mata, kerana nak menunaikan satu sunnah lagi yang lebih penting, iaitu khusyuk. Sebab itu tidak boleh dipahami secara literal. Dalam hukum-hukum syarak ini, sebahagiannya memerlukan untuk kita memerhati dan memahami maqasidus syarak, tujuan syarak. Apa tujuan setelah kita tahu Tuhan tidak memerlukan kita? Dia tidak menurunkan agama untuk kepentingannya. Kepentingan agama itu hanya untuk kepentingan kita semata-mata. Dan apa yang dia mahu daripada kita, daripada amalan agama ini. Ini adalah, ni siri yang kedua lah kan. Faham maksud syarak? Faham ke tuan-tuan? Letih orang buat ni kemamuan sunnah Balik-balik aku tak faham apa, duk makan bihun sup tu okey kata. Jauh mari daripada merata Nusantara ini. Mudah-mudahan kita akan saya ingat paling lama program maqasid 3 hari kerajaan Malaysia cakap maqasid ni, tapi Perlis telah buat 3 hari maqasid di syarak. Dan insya-Allah saya tahu ramai malam tadi ramai jumpa saya nak minta supaya ada sesi soal jawab. Tapi kita malam ni kita ada majlis perasmian, insya-Allah tangguh soalan pada malam besok. Malam besok saya cakap sikit dah, tuan-tuan cakap banyak. InsyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah tuan-tuan lepas pada ni tunggu untuk kita mengikuti majlis perasmian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.